Kursus mata pelajaran Fiqh As-Solah bagi pegawai-pegawai dan kaki tangan jabatan-jabatan kerajaan merupakan julung-julung kali diadakan di Darah Blaid. Bahagian unit dakwah kursus Darah Blaid ini baru saja ditubuhkan pada bulan Februari tahun 2011. Bahagian ini adalah di bawah bahagian penyebaran dakwah Pusat Dakwah Islamiah. Kursus ini diadakan selama 4 hari. Keramaian peserta kursus lebih kurang 20 orang dari berbagai jabatan kerajaan di Darah Blaid. Setiap satu jabatan kerajaan menghantar seramai lebih kurang 2 orang pegawai kaki tangan daripada jabatan masing-masing. Tujuan kursus Fiqh As-Solah yakni sembahyang ini diadakan antara lain bertujuan bagi meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum-hukum dan menunaikan ibadah sembahyang, bagi mengalusi bacaan dan praktikal dalam sembahyang. Dengan berbekalkan ilmu pengetahuan tersebut, kita akan dapat melaksanakan ibadah sembahyang dengan sempurna. Seramai 20 orang setiap kaki tangan kerajaan mewakili setiap jabatan mengikuti kursus yang dianjurkan oleh bahagian unit dakwah Darah Blaid dengan pelbagai kursus yang diberikan oleh unit dakwah Darah Blaid. Alhamdulillah dah penonton, di mana unit dakwah Darah Blaid terus menjalankan kursus-kursus kepada pegawai dan kaki tangan kerajaan di Darah Blaid, di mana bermula pada 12 hari bulan diadakan Fiqh As-Solah untuk pegawai dan kaki tangan kerajaan di Darah Blaid. Bersama saya Ketua Bahagian Kursus Darah Blaid, Pejabat Unit Dakwah Darah Blaid, Hajah Nisah binti Abdullah, yang akan menjelaskan kursus yang diberikan kepada pegawai dan kaki tangan di Darah Blaid. Assalamualaikum Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, difahamkan Fiqh As-Solah merupakan satu lagi kursus yang diberikan kepada pegawai dan kaki tangannya di Darah Blaid. Jadi selaku Ketua Bahagian Kursus dapat menjelaskanlah apa sebenarnya kursus yang diberikan kepada pegawai kaki tangan kerajaan di Darah Blaid ini. Silakan Hajah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursus mata pelajaran Fiqh As-Solah bagi pegawai-pegawai dan kaki tangan jabatan-jabatan kerajaan di Daerah Blaid pada hari ini merupakan julung-julung kali diadakan di Daerah Blaid, kerana unit ini baru ditubuhkan pada awal tahun ini, Februari. Makanya ini adalah kali pertama diadakan bahagian Fiqh As-Solah kepada pegawai-pegawai dan kaki tangan kerajaan. Dan sebelum ini saya ada memberi kursus juga As-Siyam kepada jabatan-jabatan kerajaan di Daerah Blaid juga. Kursus ini diadakan selama 4 hari mulai 12 hari bulan September hingga ke 15 hari bulan September, bermula pada jam 8 pagi hingga 12 tengah hari, kemudian disambung lagi pada jam 2 petang hingga 4 petang. Keramaian peserta kursus lebih kurang dalam 14 orang, dalam 15 orang, kerana ada jabatan-jabatan yang tidak dapat menghantar atau pesertanya kerana masalah-masalah tertentu. Tujuan kursus ini diadakan ialah bagi meningkatkan lagi pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum-hukum dalam menunaikan ibadah sembahyang. Kemudian tujuannya juga ialah bagi menghalusi bacaan-bacaan dan praktikal dalam sembahyang, dan kemudian dengan berbekalkan kepada ilmu pengetahuan yang disampaikan di dalam kursus ini sedikit sebanyak, dapatlah kita ni menunaikan ibadah sembahyang dengan baik dan sempurna. Di antara isi pelajaran yang akan disampaikan dalam kursus ini ialah mengenai dengan pengertian as-solah, syarat-syarat wajib, syarat-syarat sah, kemudian perkara-perkara sunat yang di semasa menunaikan ibadah sembahyang, perbezaan laki-laki dan perempuan dalam sembahyang, perkara-perkara yang membatalkan di dalam sembahyang, kemudian dimasukkan lagi dengan sujud sahwi, sujud tilawah. Kemudian lagi diterangkan juga mengenai dengan sembahyang sunat,
Di dalam kursus ini saya akan menjelaskan mengenai sebanyak 22 jenis sembahyang sunat. Selain daripada itu ialah diajarkan juga mengenai dengan sembahyang berjemaah, macam syarat-syaratnya apa. Kemudian sembahyang Jumaat juga disentuh juga dalam kursus ini, termasuk juga 2 khutbah. Kemudian sembahyang qasar dan jamak. Kemudian masalah-masalah sembahyang dalam musafir, semasa musafir, dan cara-cara sembahyang bagi orang sakit dan seumpamanya. Demikian saja. Alhamdulillah. Jadi akhir sekali harapan kepada peserta-peserta yang mengambil kursus. Jadi apa harapan wajah sendirilah? Mudah-mudahan saya berharap kepada peserta kursus khususnya setelah mengikuti kursus ini, maka pelajaran yang didapati dalam kursus ini akan dapat dipraktikkan dalam kehidupan harian. Selain daripada itu pun saya berharap kepada jabatan-jabatan kerajaan agar dapat memberi kerjasama menghantar peserta kursus, pegawai-pegawai dan kaki tangannya untuk mengikuti kursus-kursus yang diadakan oleh bahagian kursus daerah Belait ini. Alhamdulillah, Pengiran Muhammad bin Pengiran Haji Kula merupakan wakil daripada Jabatan Perhutanan Sungai Liang yang mengikuti kursus Fiqh As-Solah. Jadi bagi kita sendirilah dalam masa kursus ini, jadi apa yang kita dapat dalam kursus ini? Dalam kursus ini yang kami dapat semua dalam kursus ini kan sendiri fikir Al-Falah ni untuk menambah pengetahuan dalam bidang agama, cara sembahyang, mengalasi lagi dari segi bacaan Al-Fatihah, wirid sembahyang dan bacaan mengambil air sembahyang, ambil wudu. Dan dia lagi sembahyang 5 waktu, sembahyang sunat, sembahyang yang wajib dikasarkan dan dijamakkan. Itu saja. Alhamdulillah. Jadi sebelum mengikuti kursus, jadi sebelum dan selepas, jadi mungkin ada perbezaan bagi pengiran sendiri. Itu memang dapat dinafikan lah. Ada perbezaan sebelum saya belum berkursus di dakwah ni dalam subjek fikir Al-Salah ni, memang ada perbezaan lah, sebab ada kesilapan lah yang harus diperbaiki lah. Yang dulu banyak ada kesalahan dari segi mengambil wudu. Sekarang dah boleh ditirap sebab tadi dapat mengetahui dari segi wudu tu yang mana salah dan mana yang betul. Alhamdulillah. Jadi sebagai seorang kakitan kerajaan, mungkin mungkin ada rancangan akan datanglah untuk membanyakkan lagi kursus selain daripada kursus As-Solah ni. Untuk rancangan akan datang, saya harap pihak yang berkenaan supaya dapat orang melanjutkan lagi dari segi orang mengadakan kursus yang subjek-subjek yang lain lagi lah untuk yang masa akan datang. Alhamdulillah, syukur dapat menambah lagi ilmu pengetahuan yang lebih baik, memperbaiki lagi amal ibadah kita ni yang kurang itu. Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ingin juga kami mengetahuilah sebelum dan sesudah menghadapi kursus yang diberikan. Jadi mungkin ada perbezaan. Memang ada perbezaan daripada segi bacaan sembahyang, tajwid, tertib sembahyang sunat yang tidak diketahui. Maka dengan kursus ini kami lebih lagi banyak mengetahui dalam sembahyang wajib dan sunat. Jadi kalau bagi Nurul Raimi sendirilah, bagi kursus yang diadakan ini merupakan satu peluang keemasan. Jadi macam mana untuk yang Nurul sendirilah, ni orang lebih mendalam lagi menghayati dalam kursus umpama ini. Jadi selain daripada kursus ini, mungkin ada kursus-kursus yang ingin dipelajari. Kursus-kursus yang akan dipelajari seperti yang belum pernah dipelajari itu akan diadakan di masa yang akan datang kah? Lebih banyak praktikal apa? Lebih banyak praktikal. Alhamdulillah. Jadi setakat ini macam mana kursus yang telah dijalankan? Jadi macam mana? Mungkin ada
ada perbezaan kalau dulu dan sekarang. Jadi kalau sudah mengikuti kursus ini dapat lagi mengelusi ya. Jadi bagi jalan sendiri sendiri macam mana? Lagi boleh menambahkan ilmu pengetahuan, boleh menambahkan kita ni punya kesilapan dalam sembahyang. Antara isi pelajaran yang diadakan ialah bagi kursus fiqh as-solah, yakni sembahyang, antaranya ialah mengenai dengan pengertian as-solah, syarat wajib dan syarat sah sembahyang, rukun sembahyang, sunat dan makruh ketika sembahyang, perbezaan lelaki dan perempuan dalam sembahyang, mengenai dengan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang, mengenai dengan seperti sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah, jenis-jenis sembahyang sunat, sembahyang berjemaah, sembahyang Jumaat, sembahyang qasar dan jamak, mengenai dengan sembahyang orang musafir dan orang sakit. Antara isi kandung pelajaran as-solah ialah pengertian as-solah, wajib sembahyang, syarat sah sembahyang, rukun sembahyang, sunat sembahyang, perkara-perkara makruh dikerjakan ketika sembahyang, perbezaan lelaki dan perempuan dalam sembahyang, sembahyang-sembahyang sunat yang selalu dikerjakan seperti sembahyang sunat warawatib, sembahyang sunat witir, sembahyang sunat duha, sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat tarawih, sembahyang sunat wujud, sembahyang sunat tilawatul masjid dan juga sembahyang-sembahyang sunat istiharah.